Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya telah kita bincangkan sebelum ini apakah yang dimaksudkan dengan mizan, apakah yang dimaksudkan dengan waznu, apakah yang dimaksudkan dengan mawazin. Telah kita lihat pandangan para ulama mufassirin menjelaskan bahawa yang dimaksudkan oleh Allah SWT di situ al-mizan, yang paling aulanya ialah kita mengambil haqiqatu al-kalimah yang digunakan oleh Allah untuk mentafsirkan ayat ini. Adapun untuk dikira perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat, ini adalah perkara yang selepas kita mengenal pasti ayat tersebut perlu ditakwilkan. Dan sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kaedah yang dipakai oleh ulama salaf dalam menjelaskan isu-isu yang sedemikian, nuriduha kama warad, kita membawakannya sebagaimana yang Allah SWT kemukakan. Dan kaedah yang telah kita pakai bersama-sama, kita bincangkan, disepakati oleh jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa mereka mengatakan, contohnya dalam bab istiwa dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Ini kaedah yang dipakai oleh para ulama zaman-zaman Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, untuk mengatakan bahawa perkara-perkara yang Allah SWT sebut dalam Quran ini madailah untuk kita mengatakan al-istiwa' ma'lum. Contohnya dalam kes bersemayamnya Allah di atas arasnya, bersemayam, kita faham bagaimana maksudnya. Wal kaifu majhul, kaifiatnya kita tak boleh tanya, kerana Allah Subhanahu wa taala ini laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai satu pun yang mampu kita fikirkan. Dan yang ketiga, al-imanu bihi wajib, beriman dengannya adalah satu kewajipan. Was-su'alu anhu bid'ah, kita bertanya berlebihan tentangnya, ini menandakan kita ingin menyebabkan diri kita terjerumus dalam perkara-perkara bid'ah. Jadi dalam konteks ayat yang sedang kita bincangkan, para ulama secara jumhur, kebanyakan, majoriti mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mizan di sini adalah timbangan dengan sebenar-benarnya, timbangan yang akan menimbang kebaikan dilakukan manusia dan kejahatan yang dilakukan olehnya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seterusnya kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi ini, dan kami adakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur kepada kami. Dalam ayat yang ke-10 ini, kalau kita lihat tamkin ini telah kita bincangkan dalam surah Al-Kahfi yang lepas, kisah bagaimana Zulkarnain diberikan oleh Allah SWT tamkin ini. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa, cerita tentang Zulkarnain yang telah kita bincangkan, bagaimana Allah SWT telah mengurniakan kepadanya kelebihan tamkin. Tamkin ini menurut kebanyakan ulama mufassirin menjelaskannya mengandungi beberapa makna. Yang pertama, kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini untuk menjalankan sesuatu urusan sehingga dia mencapai matlamat yang dikehendakinya. Ini satu perkara. Yang kedua, Allah SWT memberikan kepadanya, kata Al-Imam Ibn Jawzi dan tafsirnya, tamkin yang dimaksudkan di situ dipermudahkan baginya segala urusan kehidupan, dipermudahkan. Sahalna alaikum at-tasarruf fiha, kami berikan kepada kamu kemudahan untuk menjalankan tugas sebagai seorang khalifah yang kami kurniakan kelebihan berbagai dalam berbagai perkara di atas muka bumi ini.
Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, Allah SWT menjelaskan pada ayat yang ke-79, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah muliakan anak-anak Adam ini dan memberi kepada mereka peluang untuk menggunakan daratan dan lautan sebagaimana dikehendaki mereka, dan kami muliakan mereka di atas makhluk-makhluk yang lain dengan beberapa kelebihan. Jadi bila kita lihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini, penjelasan bagaimana kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam beberapa firman yang lain Allah mengingatkan manusia ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kalau kamu menilai nikmat-nikmat Allah buat kamu semua, kamu akan dapati diri kamu ini tidak mensyukurinya. Teringat saya kepada satu pandangan yang dikemukakan oleh seorang ulama terbilang dari Jordan, Syekh Dr. Nuh Ali As-Salman Al-Qudha, dalam buku yang bertajuk Lam Tarib Syamsuna Ba'd. Betapa kita ini manusia sering tidak bersyukur pada Allah SWT. Dalam berbagai perkara yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, kita tidak bersyukur. Bayangkan dalam segenap aspek kehidupan kita, kita dilimpahi dengan berbagai-bagai nikmat. Nikmat anggota tubuh badan kita pun sudah cukup kalau kita nak fikirkan. Kalau kita nak bayangkan nikmat Allah SWT dari sudut keluarga, anak-anak, pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita akan mendapati dalam banyak segmen kita belum lagi bersyukur pada Allah SWT. Dan kata beliau lagi, kadang-kadang setengah ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT juga menyebabkan kita dapat hidup dengan dapat memenuhi segala tuntutan kehidupan kita. Sebagai contoh, Allah memfardukan ibadah haji ke atas umat Islam. Di kalangan mereka ada yang menjalankan perniagaan untuk menguruskan jemaah haji pergi ke sana dan menjalankan tanggungjawab mereka. Sebenarnya dengan sebab Islam itu kita dapat hidup atas muka bumi Allah SWT. Ini belum lagi kita cerita bidang-bidang yang lain. Seorang ustaz contohnya, betapa pentingnya seorang ustaz, ustazah, guru-guru untuk bersyukur atas nikmat yang Allah SWT jadikan mereka ni orang Islam. Ilmu itu diambil berat oleh umat Islam, dan dengan sebab ilmu diambil berat, mereka ini dapat hidup, dapat jadi khalifah, dapat memperolehi wang pendapatan dari sumber tersebut. Dan bayangkan ibadah puasa yang dikerjakan mereka pada bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, maka Allah SWT memfardukan atas umat Islam untuk berpuasa. Lalu mereka dapat peluang untuk berniaga, bazar Ramadan sebagai contohnya. Tidakkah mereka sedari bahawa ibadah yang Allah tetapkan untuk umat Islam menyebabkan mereka dapat pendapatan? Bagaimana mereka nak bersyukur pada Allah SWT? Bersyukur dalam arti kata yang dijelaskan Ibn Qayyim, hendaklah kita taat pada Allah SWT dan jangan ingkar padanya. Hendaklah kita menjalankan segala tanggungjawab yang Allah SWT fardukan ke atas kita tanpa kita melakukan hela atau kita mengabaikannya. Bayangkan sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita berniaga. Kalau orang bertanya kepada kita berniaga kuih karipap sebagai contohnya. Karipap kentang sudah pun kehabisan, yang ada cuma karipap sardin. Orang nak beli karipap kentang. Kadang-kadang setengah penjual itu sanggup berbohong untuk mengatakan ini merupakan karipap kentang, dengan tujuan untuk menghabiskannya dengan segera. Dia balik bawa bekas yang sudah kosong, dia dapat duit penjualan dari sumber yang demikian. Tidakkah dia tahu bahawa sebenarnya apa yang diperolehi, beberapa kuih yang dijualnya itu, apakah dia akan menjadi kaya? Apakah dengan menipu orang dia menjadi bahagia? Apakah dengan kuihnya habis begitu dia anggap perniagaannya maju? Jadi ini di mana syukur seseorang peniaga kalau berkeadaan demikian? Demikian juga terdapat kedapatan di kalangan umat Islam berniaga, kadang-kadang menjual barang-barang yang sudah basi. Bayangkan, kesian kadang-kadang orang-orang bujang yang tidak berkesempatan untuk memasak, membeli makanan yang basi untuk dibawa berbuka puasa. Bayangkan, ini apakah tanda anda bersyukur kepada Allah SWT dalam arti kata yang sebenar-benarnya? Jadi bila kita merujuk kepada kata-kata Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudha dalam kitabnya Lam Tarib Syamsuna Ba'd, bahawa prinsip syukur yang perlu kita fahami sebagai contohnya dalam tuntutan ayat Allah di sini, ayat yang ke-10, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kami telah jadikan bagi kamu di muka bumi ini berbagai sebab untuk kamu menjadi senang. Kamu menjadi senang lenang dalam setengah-setengah keadaan dengan nikmat yang kami berikan, tapi kamu tidak bersyukur kepada kami. Allah ruginya. Sedangkan kalau kita menjadi seorang peniaga yang benar, disebut Nabi SAW, at-tajirus saduq
ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, seorang peniaga yang jujur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang diperolehinya itu, maka sungguhnya dia akan berada bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin dalam syurganya kelak. Jadi jadilah seorang peniaga yang jujur, yang amanah. Tanda anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda takkan kaya dengan wang RM5, RM10, RM50. Anda takkan kaya, tidak akan jadi jutawan, tidak akan bahagia. Yang kita memang tidak akan berkat dalam hidup, dengan sebab jenayah penipuan dilakukan oleh kita itu. Dalam satu episod kenabian, Nabi SAW menziarahi para sahabat yang berniaga di pasar Madinah. Lalu Nabi pun tampil ke sebuah gerai ataupun sebuah kedai yang menjual makanan asasi, tepung contohnya. Nabi melihat tepung ini cantik, elok, gebu, lembut. Nabi memasukkan tangan baginda ke dalam kumpalan ataupun kumpulan gandum ini, dan ternyata rupa-rupanya gandum ini dicampurkan dengan gandum yang low grade yang rendah, ataupun gandum yang sudah rosak ditimpa hujan. Gandum ini merupakan bahan makanan yang tak boleh kena air rosak. Tapi dicampurkan di bahagian bawahnya, nampak atas elok, molek, cantik. Lalu Nabi SAW telah bersabda, dan hadis ini sahih riwayat Muslim, dan juga Suyuti menyebutkan dalam Jam'ul Jawami' dalam versi yang agak berbeza. Nabi telah bersabda mengingatkan umat Islam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita bukanlah dari kalangan orang-orang Islam. Jadi sidang pendengar sekalian, diingatkan sekali lagi, kita atas nikmat yang Allah jadikan, kita dapat berniaga dengan peluang-peluang yang diperolehi ini. Jangan jadi orang yang kufur, jangan jadi orang yang tamakkan dunia. Tamak dunia ni tidak bawa ke mana sidang pendengar sekalian. Bahkan kita bimbang, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita merasa diri kita memang tak cukup kerana banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Tahu tak kita bahawa manusia yang paling rugi seperti ini jelaskan dalam hadis sahih, atadruna man al-muflis. Al-Imam Ibn Katsir mengemukakan hadis ini ketika membahaskan ayat yang sedang kita fokuskan ini, ayat ke-10 suratul A'raf. Tahukah kamu siapa yang muflis itu? Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bertanya kepada para sahabat. Sahabat-sahabat terdiam. Mereka mengatakan Nabi, Allah dan Nabi lebih mengetahui. Lalu Nabi telah menjelaskan, orang yang rugi ini adalah orang yang di akhirat kelak, bila dia dibawa di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ramai orang yang menuntut bela di atas kejahatan yang telah dilakukan di dunia dahulu, melakukan berbagai-bagai kejahatan. Akhirnya semua orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia ni kembalikan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Lalu Allah telah pun menyuruh malaikat untuk mengambil buat mereka ini kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang ini, fulan ini. Dia dahulu dia menganiaya orang lain, maka dia tidak ada cara untuk mengembalikan atau memberikan hak tersebut, melainkan Allah akan memastikan, menyuruh, memerintahkan supaya kebaikan lakukannya diberi kepada orang itu sebagai timbalan balik atas kejahatan lakukan di dunia dahulu. Dan akhirnya sampailah ramai orang datang dan habis segala kebaikan lakukannya, tidak tinggal satu pun. Tetapi masih ada lagi orang yang menuntut bela atas kejahatan di dunia dahulu terhadap mereka. Dia tidak ada pilihan. Akhirnya orang tersebut disuruh oleh Allah untuk membuat kontra dekat dunia ni pun menyusahkan kadang-kadang dari sudut ekonomi. Tapi akhirat besok lagi payah. Kontra macam mana? Kontra orang yang melakukan, yang masih lagi memiliki hak yang belum disempurnakan ini, menuntut kepada Allah. Lalu Allah kata kepadanya, kamu berilah kepadanya kejahatan yang ada dalam akaun kamu untuk dia pikul. Tak pasal-pasal saja orang ini dah buat kebaikan tidak dinilai, dia ambil orang, tiba-tiba dia terpaksa memikul kejahatan orang lain pula. Jadi ayo sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita bincangkan ayat ke-10 ini, Al-Imam Ibn Katsir mengingatkan kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menganiaya orang lain, dan tanda kita bersyukur itu kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dengan sebab itu kita termasuk dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala puji sebagai orang yang bersyukur. Kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan, para ulama berbeza pandangan di antara sabar dan syukur, mana yang lebih tinggi di sisi Allah kedudukannya. Dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit segelintir sahaja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Tapi dalam bab sabar, ramai manusia bila ditimpa satu ujian dia boleh sabar, tapi tak ramai manusia yang bila dikurniakan Allah Subhanahu wa taala sesuatu nikmat, dia bersyukur kepadanya
cukup payah nak mendapati manusia yang bersyukur di atas nikmat. Ini berpandukan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawa hanya sedikit, segelintir sahaja, sebilangan kecil sahaja yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bila dikurniakan berbagai-bagai nikmat. Al-Imam Al-Ghazali mentarjihkan pandangan bahawa syukur itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada sabar. Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan walaupun demikian sabar juga mendapat tempat di sisi Allah SWT. Wallahu ma'as sabirin sebagai contohnya. Allah bersama dengan orang yang sabar. Yang pastinya kedua-dua itu merupakan sifat orang beriman. Yang pernah kita bincangkan dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, ajaban li amril mu'min, pelik urusan orang beriman. Inna amrahu kulluhu lahu khairun. Orang beriman ni semua amalannya merupakan kebaikan buatnya. In asabathu asra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dara sabar fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan satu nikmat, dia bersyukur, baginya pahala. Kalau dia ditimpakan satu musibah, ujian, dia bersabar, baginya pahala. Dan tidak ada perkara sedemikian melainkan untuk orang-orang yang beriman. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan usia ayat yang berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tanda kekuasaannya pada kehidupan manusia dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkataan ma'aish. Masih lagi dalam ayat ke-10, dan insyaAllah kita akan muka ayat yang ke-11 dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.